أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك الأجر غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Maksudnya, engkau wahai Muhammad SAW dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Maka tidak lama lagi engkau akan nampak dan mereka juga akan nampak. Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua? Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebab nuzul ayat ini, apabila kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gila bila mereka tak mampu berhujah dengan Nabi, tak mampu berdebat dengan Nabi, berhujah kalah, akhirnya tuduh Nabi gila. Disebut dalam sirah, bila Nabi menemui pemimpin Arab di musim haji, mereka takut orang Arab yang datang haji ni terpengaruh. Jangan pergi kat orang gila tu. Di sana ada seorang pemimpin Arab, kebetulan dia juga Tok Bomo. Tak apalah kalau Muhammad gila sungguh, aku boleh berabak dia. Dia pun pergi temu dengan Nabi. Wahai orang muda, betul ke awak ada mari mepiak dah tak betul apa? Tanya Nabi. Nabi pun baca Quran, wahyu yang diturunkan kepadanya. Lalu dia kata, aku belajar japi-japi tak lagu ni, dengar syair tak lagu ni. Ini bukan syair, bukan jampi. Ini adalah firman Allah Ta'ala. Nyatalah orang yang pakar Tok Bomo yang besar pun kata Nabi tak gila. Tuhan bukti kan begitu. Orang yang kata Nabi gila ni orang bodoh, tak tahu kala. Bila tak mampu nak berhujah dengan Nabi, kata Nabi gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu engkau dilantik menjadi rasul. Dengan ajaran Allah, petunjuk Allah ni, engkau bukan gila wahai Muhammad. Mereka sahaja tuduh engkau gila. Jangan takut wahai Muhammad, jangan bimbang, jangan sedih. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menghibur Nabi SAW. Dia memberi semangat kepada mereka yang sudah masuk Islam. Dan Allah menegaskan, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya untukmu wahai Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Tuhan beri pahala pada wahai Muhammad. Pahala Nabi berdakwah, orang ikut Nabi, sahabat-sahabat ikut Nabi,
Lepas Nabi mati, sahabat mengajar pula anak-anak murid dia. Mati tabi'in, ajar pula orang lain pula. Sehingga sampai zaman kita nak kata berapa bilion orang. Semuanya beri pahala pada Nabi SAW. Di sinilah Allah mengatakan, wa inna lakal ajran ghair mamnun. Sesungguhnya bagimu pahala yang tidak putus-putus dan tidak kurang, wahai Muhammad. Di sinilah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi nabi-nabi yang lain. Nabi yang paling besar di kalangan nabi-nabi. Bukan sebarangan, kerana perjuangannya, kerana ramai umatnya, ramai pengikutnya, tak putus-putus sehingga hari kiamat. Wa inna laka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang maha besar, wahai Muhammad. Tuhan didik Nabi dengan akhlak yang mulia. Ditarbiah, dididik sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga oleh Allah Taala. Di sinilah setengah ulama mengatakan hikmat Allah mematikan ayahnya, kemudian mematikan ibunya, mematikan datuk, mematikan tokinya, lepas seorang mati, supaya pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung daripada Allah Ta'ala. Tak ada gangguan manusia. Allah yang didik sendiri. Disebut dalam kitab sirah, pada masa Nabi muda, remaja, berkawan dengan sahabat kawan dia. Kawan dia ajak pergi tengok hiburan sekali. Zaman tu zaman jahiliah. Ada belakalah haruknya, judinya, menarinya, ada belaka. Zaman jahiliah. Arak, judi, menarinya zaman jahiliah. Bukan zaman moden, zaman jahiliah. Lalu kawan-kawan Nabi kata, mari kita tengok sekali Muhammad. Kalau pergi tak tahu, kalau tak pergi tak tahu. Kita tengok sekali. Nabi kata, rasa nak tengok juga. Berjanjilah. Siapa masa berjanji, Nabi tidur. Allah Ta'ala tidurkan Nabi. Tidur, jadi terlajuk sama. Allah Ta'ala tak izin Nabi melihat kemungkaran ini. Dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada malam Isra' dan Mi'raj dibasuh jantungnya daripada kekotoran, darah-darah yang boleh menimbulkan segala perkara yang buruk. Dibersihkan zahir dan batinnya. Nabi berada dalam akhlak yang mulia. Bila ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi, Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Quran. Quran yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Itu saja akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh hadis, Inna Allah ba'athani liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah membangkitkan aku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, untuk mengajar akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak seorang manusia secara pribadinya, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang peniaga, seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang hakim, semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan akhlaknya disebut di dalam kitab-kitab zaman dulu, menyebabkan beberapa orang Yahudi masuk Islam kerana melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang kafir masuk Islam tengok akhlak umat dia, umat yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang kafir masuk Islam kerana tengok pendakwah-pendakwah yang bukannya pandai bersyarah, tengok akhlak yang mulia. Pendakwah-pendakwah yang tak pandai nak bersyarah panjang, cuma tunjuk akhlak yang mulia, menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini banyak berlaku dalam sejarah perkembangan Islam di seluruh dunia.
orang kafir boleh masuk Islam. Benar Allah Ta'ala mengatakan, engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang maha besar, yang maha mulia. Fasatubsiru wa yubsirun, maka engkau akan melihat, dan mereka yang katamu gila tu akan lihat wahai Muhammad. Akan tiba masanya Allah mematikan mereka. Belum mati pun boleh tengok dah dihukum di atas dunia sebahagian daripada mereka. Menentukan siapa yang gila, siapa tak gila, siapa yang betul, siapa yang salah, akan ditentukan oleh Allah. Bi ayyikumul maftun, dengan siapa kalangan kamu yang betul-betul difitnahkan, yang benar-benar gila, yang benar-benar bodoh, siapa dia? Ternyatalah orang yang kata Nabi gila bodoh, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Didedahkan oleh Allah Ta'ala di dunia, dan didedahkan di hari akhirat kelak. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat berjalannya. Tuhan lebih tahu siapa yang sesat. Jangan rusing wahai Muhammad. Aku lantikmu jadi Rasul, jadi Nabi. Aku sampaikan wahyu, petunjuk daripada aku. Orang kata mu gila, nak kata apa? Wahai Muhammad, sabar. Aku beri pahala yang banyak padamu. Kadang-kadang pahala ni bukan dengan sebab sembahyang sunat, dengan sebab orang kata ke kita. Orang kata ke kita, dapat pahala kita. Saja-saja je percuma. Hak tu orang kata tu boleh dosa, hak kena kata tu boleh pahala. Di sinilah contoh yang diajar oleh Nabi SAW. Mengikut perintah Allah Ta'ala, Nabi sabar menghadapi ujian. Walaupun terasa juga Nabi sebagai seorang manusia, terasa apalah lagi kita. Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk memberi semangat kepada Nabi SAW. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat berjalannya. Kalau nak tahu siapa sesat, tengok Tuhan kata Quran, buka Quran. Tahu siapa sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dialah yang lebih tahu dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuhan yang menentukan siapa yang dapat petunjuk. Di sinilah kita orang Islam disuruh rujuk pada Quran, rujuk pada Tuhan, pada kalam Allah Ta'ala. Kalau mengikut kalam Allah Ta'ala kita salah, kita rujuk balik pada Quran. Kalau kita betul, maka kita tegah di atas betul itu sehingga kita mati pun tak apa. Inilah petunjuk yang diajar oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.